Assalamualaikum, salam Malaysia, Madani Kanta 744. Kami mulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen esensi. Peruntukan besar akan terus diberikan kepada Kementerian Kesihatan dan Kementerian Pendidikan dalam Belanjawan 2024. Jaminan itu diberikan Perdana Menteri dalam usaha menambah baik mutu perkhidmatan jabatan dan agensi kedua-dua kementerian. Tumpuan termasuk menaik taraf kemudahan, infrastruktur, sekolah dan institusi kesihatan. Seramai 112,887 isi rumah B40 menerima manfaat skim perubatan madani sejak diperkenalkan 3 bulan lepas. Menteri Kesihatan berkata skim itu telah mendapat sambutan positif dan menggalakkan dengan sebanyak 181,460 rawatan pesakit luar telah diberikan rawatan. Sebanyak 1,587 klinik swasta telah mendaftar dan memberi khidmatan di bawah skim ini. Sementara itu, KKM akan berusaha untuk menambah baik skim perubatan madani dengan mengambil kira input dan cadangan daripada pelbagai pihak supaya memenuhi keperluan rakyat dan pengamal perubatan. Jelas Dr. Zaliha Mustafa, antara penambahbaikan yang telah dilaksanakan termasuklah penambahan jenis ubat-ubatan dan kenaikan kadar kos pembiayaan kepada klinik swasta termasuklah kos prosedur dan X-ray. Kerajaan menuluskan dana awal sebanyak 1.9 juta ringgit untuk membaiki kerosakan yang dialami Sekolah Kebangsaan Permatang Tok Kandu akibat kebakaran pada September lepas. Perdana Menteri berkata, usaha mempercepatkan proses memulihkan semula kelas yang terbakar perlu menggunakan proses tender terhad. Ia dapat dilakukan dalam masa seminggu dua ini sebelum usaha memulihkan kelas yang terbakar dapat dijalankan. Perdana Menteri menegaskan bahawa SPRM mesti bebas daripada pengaruh eksekutif. Menerusi cerita di Facebook hari ini, beliau berkata SPRM juga mestilah tegak dengan prinsip yang bukan hanya menolak tetapi perlu memperteguh usaha mencegah gejala rasuah. Perdana Menteri turut merakamkan ucapan tahniah kepada SPRM sebenar sambutan ulang tahun yang ke-56 hari ini. Laluan khas akan disediakan buat anak-anak Felda untuk melanjutkan pelajaran ke Politeknik. Kementerian Pengajian Tinggi mengalu-alukan pengumuman Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkaitan 50,000 tempat untuk anak-anak melanjutkan peluang dalam bidang TVET. Menteri Pengajian Tinggi berkata banyak institusi menawarkan pengajian TVET. Ia juga termasuk pengajian TVET Advance di Universiti Awam. Bekalan beras putih tempatan di pasaran kembali stabil pada minggu ini berbanding minggu lepas. Timbalan Menteri KPKM berkata keadaan positif itu berikutan kurangnya pembelian panik oleh pengguna dan peniaga. Sebelum ini, Fama telah mengedarkan 400 tan metrik beras tempatan dan tambahan 1,100 tan metrik bagi menampung keperluan. KPKM menafikan dakwaan terdapat tangan gaib yang menjejaskan bekalan beras tempatan. Menurut Timbalan Menterinya, tiada pihak terlibat dalam sebarang aktiviti terlarang termasuk pembukusan semula beras. Malah beliau menegaskan isu berkenaan tidak perlu dipolitikkan. Lebih 2,000 pengunjung hadir ke program jualan beras di Perlis bagi mendapatkan kampit beras 5 kg dengan harga RM1. Kesemua kampit beras itu terjual dalam tempoh 30 minit. Menurut penganjur, Yayasan Misi Rakyat, program itu dilaksana bagi membantu golongan kurang berkemampuan membeli beras memandangkan peningkatan harga beras ketika ini. Banjir di Kedah dan Perlis turut menenggelamkan kawasan pertanian terutama sawah padi. Setakat ini, kira-kira 983.1 hektar kawasan sawah padi di kawasan muda telah ditenggelami air. Pengerusi MADA berkata wilayah 1 merekodkan keluasan tanaman padi tenggelam berjumlah 4.3 hektar. Wilayah 2, 245.3 hektar. Wilayah 3, 715.5 hektar. Dan wilayah 4, 18 hektar. Kira-kira 75% premis dan kemudahan awam di daerah Baling Kedah yang terjejas akibat banjir sejak Khamis lalu telah dibersihkan. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah Baling, Datuk Muhammad Syahadan Abdullah berkata, selain penghuni rumah, proses pembersihan dibantu pelbagai agensi. Menurut beliau, beberapa kemudahan yang telah dibaik pulih selepas tragedi kepala air tahun lalu juga turut mengalami kerosakan yang teruk.
Semua hospital awam diarah bersedia menerima tambahan pesakit susulan bacaan kualiti indeks udara yang tidak sihat dicatatkan. Kawasan Larkin merekodkan bacaan kualiti udara tidak sihat iaitu 156 pagi tadi. Manakala daerah Batu Pahat pula merekodkan bacaan 102. Esko Kesihatan dan Perpaduan Lin Tiang Sun berkata, langkah proaktif itu diambil berdasarkan pengalaman berdepan situasi jerebu sebelum ini. 4 warga Indonesia dijatuhi hukuman penjara 20 bulan selepas mengaku bersalah bawa 10 unit tong gas petroleum cecair dan memiliki barang kawalan berjadual tanpa lesen dipercayai untuk diseludup keluar dari Malaysia. Pengarah Maritim Negeri Sarawak berkata, barang kawalan berjadual tersebut ialah 1,644 kilogram gula pasir. Kesemua mereka dijatuhkan hukuman berkenaan selepas mengaku bersalah di Mahkamah Stesen Kuching pada Jumaat lepas. Sebanyak 8,123 notis saman dikeluarkan JPJ Negeri Sembilan menerusi operasi khas motosikal 2023 bermula 1 September lepas. Pengarah JPJ Negeri Sembilan dalam satu kenyataan memaklumkan notis saman dikeluarkan hasil pemeriksaan ke atas 28,586 kenderaan. Ia membabitkan pelbagai kesalahan termasuk tiada lesen memandu, lesen kenderaan motor LKM, tamat tempoh dan memandu di bawah umur 16 tahun. Selain 827 buah motosikal telah disita. 27 individu termasuk seorang warga asing ditahan polis Johor semalam kerana disyaki terlibat kegiatan judi dalam talian dan loteri awam tanpa lesen. Tangkapan melibatkan 24 lelaki dan 3 wanita berumur 19 hingga 64 tahun. Ketua Polis Johor berkata operasi dijalankan di seluruh Johor itu hasil maklumat dan berisikan. Kesemua premis terlibat dikenakan tindakan pembatalan lesen dan pemotongan bekalan elektrik. Polis mendapat kebenaran reman 7 hari terhadap suspek berkaitan kes bunuh isterinya. Perintah tahanan reman itu dikeluarkan Hakim Mahkamah Majistret Kangar di bawah Seksyen Prosedur Jenayah 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Suspek ditahan pihak polis ketika hadir menyerah diri di IPK Perlis. Dan siasatan awal polis mendapati berlaku pertengkaran di antara suspek dan mangsa. Suspek menikam mangsa menggunakan sebilah pisau di bahagian dada kiri. Polis sedang memburu seorang individu dipercayai melakukan perbuatan tidak berperi kemanusiaan terhadap seekor kucing. Pemangku Ketua Polis Daerah Kota Star, Superintendent Syed Basri Syed Ali berkata, pihaknya menerima laporan pada 29 September lalu. Perbuatan tidak bermoral itu berjaya dirakam CCTV di kawasan berdekatan sebelum tular di media sosial. Pihak yang mempunyai maklumat berkaitan kejadian diminta menyalurkannya kepada pihak polis. Kutipan fidyah di Melaka tahun lalu yang berbaki 1.2 juta ringgit akan diagihkan kepada umat Islam kategori B40. Melalui peruntukan itu, Majlis Agama Islam Melaka telah meneluskan penggunaan dana fidyah sebanyak RM400,000. Tahun lalu, berjumlah 2.34 juta ringgit kutipan fidyah telah diagihkan kepada fakir miskin berdaftar di bawah MAIM. Ia termasuk agihan serahan beras dan wang tunai serta mereka yang terjejas pandemik COVID-19. Karnival Udara Antarabangsa Melaka akan dianjurkan pada skala lebih besar tahun depan. Ia bertujuan menarik lebih banyak pelancong sempena Tahun Melawat Melaka 2024 bagi mencapai sasaran 8.4 juta pelancong. Malah, penambahbaikan juga akan dilakukan antaranya penjualan tiket secara dalam talian bagi memudahkan pengunjung. Sebanyak 9,539 permohonan kewarganegaraan sedang dipertimbang kerajaan untuk kelulusan setakat September. KDN memaklumkan sentiasa komited untuk mempertimbang setiap permohonan secara adil dan seksama. Pemberian status itu merupakan hak eksklusif kerajaan persekutuan yang tidak ditawarkan serta diberikan secara sewenang-wenangnya. SPRM memperluaskan lagi skop penyiasatannya dengan mempelopori kaedah siasatan jenayah kewangan bagi menyiasat sebarang salah laku dalam kewangan negara. Antara kaedah siasatan terkini yang dijalankan adalah siasatan berasaskan risikan dan model pengurusan penyiasatan berpasukan. Pendekatan tersebut dilaksanakan dengan mengambil kira kepentingan sesebuah kes, terutama membabitkan kes-kes jenayah bersindiket.
Model gaji progresif untuk sektor swasta akan membuka peluang kepada golongan pekerja berkemahiran, berkebolehan dan mempunyai kelayakan menerima gaji yang setimpal. Menteri Sumber Manusia berkata perbincangan di peringkat Majlis Tindakan Ekonomi Negara secara dasarnya bersetuju dengan pelaksanaan model gaji progresif untuk sektor swasta dalam negara. Ia dijangka dilaksanakan pada April atau Mei tahun depan. Lebih 1,000 peluang pekerjaan ditawarkan untuk penduduk Felda Cemomoy dan sekitarnya sempena penganjurai Karnival Kerjaya My Future Jobs Perkasa Wanita dan Keluarga. Menurut Perkeso, Karnival yang berlangsung selama sehari ini menyaksikan penyertaan 18 majikan yang menawarkan pelbagai tawaran kerjaya. Antara pengisian program antaranya pertandingan e-sport, pemeriksaan saringan kesihatan, pendaftaran kaunter skim suri rumah dan demonstrasi latihan. Kerajaan Negeri Melaka sedang menunggu maklum balas daripada 7 syarikat penerbangan untuk kembali beroperasi di lapangan terbang antarabangsa Melaka LTAM Batu Berendam selewat-lewatnya penghujung Oktober ini. Menurut Esko Kerja Raya, Infrastruktur Kemudahan Awam dan Pengangkutan Negeri, kesemua syarikat penerbangan berkenaan masih lagi mempertimbangkan segala terma dan syarat yang ditawarkan. Pertemuan dengan 7 syarikat berkenaan telah diadakan. Hong Leong Bank dan Hong Leong Islamic Bank HLB akan terus mengecualikan yuran dan caj transaksi kepada semua peniaga yang menerima bayaran menerusi Duit Now QR. Langkah berkenaan merupakan komitmen yang dilaksana bagi menggalakkan pembayaran digital dan tanpa tunai. Ia meliputi transaksi Duit Now QR dengan pembayaran yang dilakukan menerusi akaun semasa dan simpanan, e-dompet dan kad kredit. Selain itu, HLB juga tidak mengenakan sebarang yuran penyelenggaraan perkhidmatan, bahan tempat jualan dan pengintegrasian antara muka pengaturcaraan aplikasi. Presiden Amerika Syarikat Joe Biden tanda tangani rang undang-undang perbelanjaan jangka pendek untuk pastikan kerajaan terus dapat beroperasi. Langkah itu dibuat selepas Senat Amerika Syarikat meneruskan rang undang-undang dengan undian 88-9 menyaksikan sokongan Dwi Patterson. Sebelum ini, Dewan Perwakilan turut meluluskan langkah tambahan membiayai kerajaan selama 45 hari dengan undian 335-91. 9 pelombong disahkan maut dalam kejadian lombong emas runtuh di Zimbabwe. Menteri Perlompongan Soda Zemi berkata 13 pelombong lain berjaya keluar dari lokasi nahas tanpa kecederaan. Presiden Persekutuan Pelombong Zimbabwe, Henrietta Rushwaya berkata 4 mayat ditemukan pada Sabtu dan 5 lagi masih terperangkap di bawah runtuhan. 2 pendatang Meksiko terbunuh dan 3 lagi cedera dalam satu serangan bersenjata. Ia berpunca ketika cuba menyeberang masuk ke Amerika Syarikat. Menurut Institut Migrasi Kebangsaan, anggota penyelamat ke lokasi insiden dan mendapati kumpulan tidak dikenali telah menyerang pendatang sebelum menemui seorang individu yang cedera dan 2 maut. Cuaca kemarau di Manaus, Brazil memberi kesan kepada Sungai Solimões. Menurut penduduk tempatan, ini adalah kemarau terburuk dalam sejarah. Pertahanan Awam Amazonas memaklumkan daripada 62 majlis perbandaran di negeri Amazonas, 16 diisytiharkan darurat dan 39 lagi dalam keadaan berjaga-jaga. Sementara itu, musim panas di Sepanyol akan mengakibatkan suhu luar biasa di seluruh negara. Agensi Cuaca Sepanyol melaporkan suhu dijangka mencapai 10 darjah Celsius lebih daripada suhu normal untuk tahun ini. Cuaca panas luar biasa itu diramal akan berlalutan sehingga Selasa dengan beberapa kawasan di negara ini berdepan risiko tinggi terhadap kebakaran. Saudara, Kanta 744 berakhir di sini. Selepas ini kita ikuti berita perdana bersama Andy Reza Rohadian dan Hazel Dasman untuk paparan komprehensif. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan.